Allahu 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 Allah. Apa sahaja yang berkaitan dengan Islam, mereka akan sekularkan. Dan ini juga tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi penyebab masyarakat di barat mereka pandang rendah kepada Islam, sebab mereka nampak banyak negara Islam ni kononnya tak maju, mundur. Sebenarnya bukan Islam yang mundur, negara yang majoriti Muslim itu yang mundur. Bukan kerana ajaran Islam tak suruh maju, tetapi ajaran Islam memang suruh maju. Tetapi orang barat, terutamanya Kristian, mereka nampak agama mereka ini maju. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, itu salah faham mereka. Kemajuan yang dikecapi oleh barat pada hari ini tak ada kena-mengena dengan agama Kristian. Kerana dulu, zaman kegelapan Eropah dikaitkan dengan agama Kristian. Setelah dipisahkan politik dengan agama Kristian, barulah barat mencapai kemajuan. Maka kemajuan pada hari ini sebenarnya tak ada kena-mengena dengan Kristianiti. Dikena-mengena dengan cara sekularisme mereka berkembang. Itu saja. Mereka ingat, oh tengok, dalam agama kami wanita bebas. Tidak. Wanita mereka tak bebas. Tetapi yang membebaskan wanita mereka bukan kitab suci mereka. Yang membebaskan mereka adalah pemisahan di antara politik dengan kehidupan. Itu yang membebaskan mereka. Tak ada kena-mengena dengan kitab agama. Hari ini mereka pandang orang Islam, perempuan bertudung sebagai satu bentuk penindasan. Wahai tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab mereka sendiri pun, mereka tak ada kebebasan seperti yang di-enjoy. Mereka mempertikaikan hak perempuan dalam Islam untuk menikmati hak yang sama rata. Wahal di dalam kitab suci mereka, perempuan tak sama rata. Perempuan menjadi sumber kepada kejahatan dalam agama mereka. Adam alaihissalam, kalau ikut kitab suci mereka, Adam ini punca dia turun dihukum ke dunia adalah kerana Hawa. Hawa ini perosak bagi mereka. Maka kalau ikut kitab suci, bukannya agama mereka yang membebaskan mereka pada hari ini, tetapi pemisahan di antara agama mereka dengan politik. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sekularisme ini secara ringkas, secara mudah, dia nak memisahkan. Apa-apa pun kalau boleh, pisahkan. Tak boleh ada simbol-simbol keagamaan. Dan cuma saya nak terangkan sedikit lebih lanjut. Contohnya di Perancis sekarang, apa yang berlaku? Di Perancis, kita sering mendengar di mana dikatakan orang Islam, perempuan, mereka tak boleh apa? Pakai apa? Jilbab kan? Dengan penutup muka dia sekali kan? Betul? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, let's be fair sedikit lah. Ini benda pun kita kena buat kajian lebih juga. Sebenarnya, bukan sahaja orang Islam perempuan tak dibenarkan macam tu. Itu atas faktor keselamatan. Sebab ada orang dia memakai niqab dan sebagainya, kemudian mereka buat keganasan. Itu atas dasar keselamatan. Tetapi sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan di Perancis pun, mereka tak boleh nak menunjukkan simbol keagamaan mereka di tempat awam. Tak kira agama apa. Tak kira agama apa. Sama juga yang berlaku di India. Yang berlaku di India ini tuan-tuan dan puan-puan, yang kita selalu dengar ialah orang Islam kena tindas. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, baca lebih lanjut. Sebenarnya orang Kristian pun kena. Orang Hindu yang kasta paling rendah, yang diberikan gelaran sebagai Dalit, mereka ini pun kena. Maksudnya di negara India, dengan meningkatnya kerajaan ekstremis Hindu itu, yang kena tindas bukan Islam je. Yang kena tindas agama lain. Islam, Kristian, Hindu sekalipun kena. Tapi kasta paling rendah, Dalit. Sehingga ada laporan mengatakan kasta paling rendah ni, dia Dalit, kematian ahli keluarga mereka, mereka nak bawa ke tempat pembakaran. Tapi disebabkan tempat pembakaran itu dia akan melintasi kawasan kasta tinggi. Tahu tak apa yang berlaku? Mereka tak boleh lalu. Jadi mereka kena ikat mayat itu, diturunkan dari jambatan yang hampir 20-30 kaki tinggi, diturunkan ke bawah supaya mayat ini walaupun dah mati tak boleh melintas kasta tinggi.
Jadi itu yang berlaku sebenarnya di India. Bukan sahaja orang Islam kena. So kita kena, let's be fair sedikit. Dan untuk orang yang belum Muslim pun, mereka kena faham bahawa isu itu bukan berkaitan dengan orang Islam je. Sebenarnya dia juga berkait rapat dengan orang bukan Islam, termasuk mereka sendiri. Jadi pertama, dari segi liberalnya tuan-tuan dan puan-puan, secularism, pemisahan. Macam saya sebut tadi, last point, orang Islam kita pun dah terkena kesan ini. Bila mana kita di kedai kopi, kita di pejabat, kita kata, bro, ini tak boleh ni. Ini sebenarnya dalam agama Islam tak boleh. Kita cuba nasihatkan. Apa yang mereka akan tanya, jawab kita? Mereka akan jawab kita, bro, kau nak cakap agama, kau pergi surau lah. Kau nak ceramah-ceramah pergi surau lah. Ini kita nak minum, relax, minum kopi lah. Kenapa kau nak cerita pasal semua ni? Kenapa? Agama hanya boleh dicerita di surau dan masjid saja. Maksudnya, pemikiran apa? Secularism. Dia nak memisahkan semua itu. Saya pernah nasihat seorang kawan saya. Okey, saya tak mau sebut nama dia. Seorang artis. Okey? Sebab dia beli kereta dengan, tak silap saya, dia beli kereta, lepas tu dia banggalah. Dia bagi tahu dia beli loan pakai konvensional. Maka saya nasihat dia sikit. Private je pun. Saya nasihat private. Saya kata, bro, yang ni sebenarnya kita Muslim kan. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 275, Allah kata riba ini tak boleh, haram. Siapa yang dah tahu riba ini haram tetapi dia terlibat, ini seperti berperang dengan Allah ni. Dia cakap dengan saya, Firdaus, engkau nak cakap agama, kau pergi surau lah. Apa kena-mengena? Nampak? Kita cuba nak ingatkan, tetapi dia kata tak ada kena-mengena. Itu yang berlaku pada hari ini. Hari ini mereka bukan jajah secara fizikal, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka menjajah secara pemikiran kita. Dan menjajah pemikiran ini lagi senang. Lagi senang. Yang pertama, secularism. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, adalah hermeneutik. Hermeneutik ini, apa maksud hermeneutik? Biar saya jelaskan. Hermeneutik ini, dia tak ada asal usulnya dengan Islam, tetapi asal usulnya bermula dengan Kristian juga, Protestan. Gerakan Protestan pada kurun ke-16. Di mana waktu itu penafsiran Bible ini mutlak hanya kepada Vatican City, hanya kepada Pope. Maka Pope ini dikira maksum, dia tak boleh buat salah. Jadi apa jua keputusan Pope mesti taat, samina wa ta'na begitu. Tak boleh lawan. Jadi waktu itu berlakunya pemberontakan, dan waktu itu bila kurun ke-16 mereka berpisah, maka dijadikan satu mazhab baru yang bernama Protestan. Sebab mereka protes kan, protes kepada cara agama Kristian ditafsirkan. Jadi bila mereka protes, pada kurun ke-16 lahirnya mazhab denominasi Protestan, dan dari situ mereka datangkan satu idea, iaitu setiap orang boleh menafsir Bible sendiri. Maksudnya kamu baca ayat ini baca tafsiran kamu. Dan ini memang yang sedang berlaku di dalam Protestan. Saya jumpa dengan beberapa, ramai jugalah missionary. Tuan-tuan dan puan, ayat yang sama mereka tafsir cara lain-lain. Dia kata no, that is how they understand, not how I understand. Not necessarily I have to understand that way, because I understand in a different way. Now, mereka boleh kata I understand in a different way. Contoh tuan-tuan dan puan, kita dalam Islam boleh tak berbeza tafsiran? Boleh, tak ada masalah. Tetapi selagi mana dalam kerangka Ahlussunnah wal Jamaah, betul? Ada metod penafsiran dia. Tetapi kalau kita tanya dia, what is the method? Dia kata no, I understand a different way, they understand differently. No problem. Maksudnya dia tak ada satu standard. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak bercakap dengan Kristian ni pun, dengan missionary, dia merupakan satu kepayahan juga. Sebab kita dah faham macam ni, kita dah terima mesej, dah belajar bahawa inilah tafsiran mereka, datang kepada mereka, mereka faham lain. Dan tafsiran hermeneutik ini ada dalam Islam. Maksud saya, daripada kumpulan liberal. Iaitu apa? Sebab, tuan-tuan dan puan, contohnya, hari ini Islam dimomokkan sebagai agama ganas. Jadi apa mereka buat? Mereka cuba tafsir ayat Quran yang berkaitan dengan jihad. Mereka cuba tafsir semula ikut penafsiran moden. Apa jua yang tak kena dengan sosial politik pada hari ini, mereka cuba
tafsir semula. Kalau bila mana tak dapat tafsir semula, mereka ubah penafsiran ataupun tolak penafsiran itu. Allah